Baik, Assalamualaikum semua. Okey ya, saya Cikgu Dayang. Pada hari ini kita akan menyambung kembali PDPR kita. Masih lagi bab 4, operasi set. Tapi hari ini kita akan menyelesaikan masalah melibatkan kesatuan set. Baik, murid-murid buka buku teks, muka surat 113. Mari kita tengok contoh 11. Baik, mari kita baca soalan dahulu. Okey ya. Sebanyak 26 orang murid telah menyertai program pengangkap di tepi sungai. Okey ya. Ada dua aktiviti yang dilaksanakan dalam program tersebut. Pertama ialah berkayak dan yang kedua ialah memancing ikan. Jadi kan 18 orang murid berkayak. Okey, 18 orang murid berkayak dan 15 orang murid pula ya, dia memancing ikan. Dan 9 orang murid pula terlibat dalam kedua-dua aktiviti iaitu berkayak dan memancing ikan. Okey ya. So berapakah jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti program tersebut? Baik ya, kita dah baca soalan. Seterusnya kita kena keluarkan semua nilai yang diberi dan kita wakilkan dengan set. Okey. So sekali lagi kita keluarkan nilai jumlah murid ialah 26, berkayak 18, memancing 15, yang menjalankan aktiviti berkayak dan memancing 9 orang. Okey ya. So kita boleh wakilkan semua nilai ini dalam bentuk set. Okey ya. So mari kita tengok. Kita ambil colour sekejap Kita ambil pen. Okey. So jumlah murid ni kita boleh wakilkan sebagai set semester. Okey ya. So ini simbol semester, set semester. Okey. Untuk murid yang berkayak pula kita boleh wakilkan sebagai set A. Okey. Dan untuk yang memancing ikan pula kita boleh wakilkan sebagai set B. Okey ya. So di sini kita boleh lukis gambar Raja Van ya untuk mewakili semua maklumat yang diberi dan seterusnya menyelesaikan masalah iaitu mencari murid yang terlibat dalam aktiviti program tersebut ataupun N A ya kesatuan dengan B. Baik, seterusnya kita perlu melaksanakan strategi untuk menyelesaikan masalah daripada soalan tersebut. So, apa yang kita boleh buat ialah dengan melukis gambar Raja Van untuk mewakili semua maklumat yang telah diberikan. Okey ya. So, kita mulakan dengan jumlah murid. Jumlah murid ini diwakilkan sebagai set semester. Okey, yang berkayak kita wakilkan sebagai set A tau. Kan tadi dah bagi kan. Memancing ialah set B. Manakala berkayak dan memancing sebanyak 9 orang itu mewakili apa Mewakili A bersilang dengan B. A bersilang dengan B, ini nilai dia 9 orang. Jadi macam mana kita nak lukis gambar Raja Van? So gambar Raja Van mestilah dalam keadaan dalam bentuk yang tertutup. So di sini saya boleh wakilkan sebagai dua bulatan yang tertutup. Dua bulatan yang tertutup saya tutup sikit. So yang bulatan yang pertama ni saya boleh katakan sebagai set A. Dan yang bulatan yang kedua ni saya boleh kata sebagai set B. So ingat di sini A ialah untuk berkayak, B untuk memancing. Manakala A bersilang dengan B sebanyak 9 ialah di kawasan mana kat mana 9 tu terletak? 9 tu terletak di tengah-tengah. Ingat kembali apa yang kita dah belajar So ini ialah A bersilang dengan B. So kita nak penuhkan nilai di sini. Bahagian ini dan juga bahagian ini. So dia kata berkayak 18. Yang berkayak dan memancing ialah 9 orang. Jadi kawasan ni ada berapa orang yang terlibat dengan berkayak saja? So macam nak selesaikan? Senang je. Berkayak 18. Dekat sini 9. Jadi 18 tolak 9. So di sini ialah 9. Yang berkayak saja 9. Yang berkayak saja 9. Tapi kamu di sini dia kata berkayak ialah 18. Betul lah. Sebab di sini bila set A
ya, bersilang dengan B 9 juga. Nak bagi cukup, okey? Di sini akan jadi 9. Okey ya? Baik, boleh faham tak? Okey, seterusnya kita nak isi maklumat set B. Di mana set B ni dia memancing je. Okey? Di sini A bersilang dengan B, maksud dia ya, murid itu memancing dan juga berkayak adalah sebanyak 9 orang. Jadi, berapakah yang memancing saja? So di bahagian ini ialah berapa? Ya, 15 tolak 9. So di sini ialah 6. 6. Okey? Alright ya. So, untuk menjawab soalan, berapakah bilangan murid yang terlibat dalam aktiviti? Yalah macam kamulah, bila ada koko, walaupun yang terlibat ialah 26, ada juga murid yang tak terlibat langsung. Dia orang tengok je. Okey. So berapa dia? Ya, berapa? So macam nak selesaikan. Siapakah yang berada di luar kotak? Di luar kotak pula. Berada di luar bulatan ini. So berapa orang? So cerita dia ialah 9. Okey, yang tidak menyertai kedua-dua program aktiviti, aktiviti ialah, okey, semua budak ada 26. Okey, yang terlibat dengan berkayak, memancing ataupun kedua-duanya ialah, okey, 9 campur 9 campur 6. Okey. So sebab tak menyertai langsung, kita kena letak tolak lah. So jawapan di sini ialah 2. So dekat luar sini yang tengok aja. Ada kan? Yang tengok saja nilai dia ialah 2. Okey. So soalan dia tanya, berapakah jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti program tersebut? Jadi, jawapan dia untuk soalan inilah ya. Kita nak jawab soalan ini A. Sebab yang terlibat ialah kita pakai simbol kesatuan. Kesatuan. So, kalau A bersatu ataupun kesatuan dengan B, kita campurkan saja 9 campur 9 campur 6. Sebab kenapa kena campur? Sebab semua. Ya, semua. So, jawapan dia ialah 24. Okey, 24. So, kamu tengok di sini. Bilangan murid yang terlibat dalam aktiviti program tersebut, ya, bilangan ataupun N, A, ya, kesatuan dengan B, ialah sebanyak 24 orang. Baik, mari kita tengok contoh yang kedua. Contoh 12 pada muka surat 114. Kita baca dulu soalan. Sebanyak 100 orang dewasa terlibat dalam kajian mengenai bahan bacaan yang menjadi pilihan utama mereka. Okey, lebih tahu 100 orang terlibat. Ya. 40 orang dia pilih untuk baca surat khabar. Right? 25 orang memilih majalah. 18 orang memilih buku cerita. 8 orang memilih kedua-dua surat khabar dan majalah. 7 orang memilih kedua-dua majalah dan buku cerita. 5 orang memilih kedua-dua surat khabar dan buku cerita. Dan 3 orang memilih ketiga-tiga bahan bacaan tersebut. Dia tanya, berapakah bilangan yang tidak memilih sebarang bahan bacaan? Ya, dia tak suka membaca lah tu. Jadi macam mana nak selesaikan? Banyak sangat nilai yang diberi. Tapi jangan risau, kita kena memahami dahulu apa maklumat yang diberi. Baik. Banyak sangat maklumat yang telah diberikan kan? Tapi jangan risau, kalau kita dah faham masalah atau kita dah faham soalan, kita boleh keluarkan semua nilai-nilai tersebut. Dan kemudian kita boleh wakilkan dengan huruf. Ya, huruf. So, di sini, jumlah orang dewasa ialah sebanyak 100 orang. Okay, saya pilih color dulu. Okay.
Orang dewasa 100 orang. Surat khabar 40. So nanti kalau kamu tengok dalam buku teks, dia guna huruf yang berlainan. Tapi untuk menyenangkan saya, surat khabar saya wakilkan sebagai huruf S. Okay. Untuk majalah, sebanyak 25 orang. M saya wakilkan sebagai M. Dan buku cerita adalah sebanyak 18. Saya boleh wakilkan sebagai C. Okay, ya. So, kalau kamu tengok di sini, surat khabar dan majalah ialah 8. Okay, so S tambah M, 8. Surat khabar, majalah, buku cerita ialah 3. So, S tambah M tambah C ialah 3. Okay. Majalah dan buku cerita ialah 7. M tambah C, 7. Surat khabar dan buku cerita, S tambah C ialah 5. Dan dia minta hitung bilangan yang tidak memilih mana-mana bahan tersebut. Jadi apa kita perlu buat? Kita kena merancang strategi dengan melukiskan sebuah gambar Raja Van untuk mewakili semua maklumat yang diberi. Okay, ya. So dalam buku teks dia guna surat khabar sebagai P. So saya ubah sikit sebab nak senangkan hidup kita. Ya, S. Nanti kamu confuse. P tu apa? Okay. Majalah saya guna M. Buku cerita saya guna C. Okay. Daripada gambar Raja Van tersebut, kita boleh hitung atau kita boleh kira jumlah orang yang pilih surat khabar je. Okay. Dia pilih S saja. Yang pilih M saja, majalah. Yang pilih buku cerita je. Dan akhir sekali, kita boleh menjawab soalan, kita boleh gunakan semua gambar Raja, nilai dalam gambar Raja Van tu untuk menyelesaikan berapakah bilangan yang tidak memilih mana-mana bahan tersebut. So, kita boleh wakilkan sebagai N ataupun bilangan. Bukan A tau. Ni buku teks ni salah. Sepatutnya P lah. P, Q dengan C. Tapi kita dah ubah S. Ya. Kesatuan dengan M. Kesatuan dengan C prime. Nah, pelengkap lah. Pelengkap. Okey. Baik, mari kita selesaikan soalan tadi ya. So, kita boleh wakilkan dengan huruf-huruf. Okey. So, semua. Okey, jumlah ya. Jumlah, saya pilih color dulu. Jumlah yang terlibat dalam kajian tersebut adalah 100 orang. Okey. Kemudian, bilangan yang memilih surat khabar ialah 40. 40 orang. Yang memilih majalah, 25. Itu tulis M. Lepas tu yang baca buku cerita 18 je. Yang suka baca buku cerita 18. Lepas tu yang suka baca surat khabar dan juga majalah ialah 8 orang. So kalau dalam bentuk set, kita boleh wakilkan sebagai S ya, bersilang dengan majalah. Okay, 8 orang. Alright. Lepas tu dia kata 3 orang pula suka baca surat khabar, suka baca majalah, suka baca buku cerita. So, S bersilang dengan M, bersilang dengan C, ya, 3 orang. Okey. Kemudian yang suka baca majalah je. M, ya, bersilang dengan C, sebanyak 7 orang. Dan surat khabar bersilang dengan buku cerita ialah sebanyak 5 orang. Soalan dia nak tanya berapa orang yang tak minat membaca langsung. Dia tak pilih pun 3 benda tu. Maybe dia suka baca komik kan. So kita pun boleh lukis gambar Raja Van. Complicated sikit sebab dia melibatkan 3 ya, bentuk di sini. So 1, 2, 3. Alright, tak cantik lah. Boleh tengok buku teks lah. So, saya boleh katakan ini sebagai S. Ya, bahagian ini ialah S. Bahagian ini ialah M. Bahagian bawah ini ialah buku cerita. Okay. So, dekat mana yang saya boleh masukkan dulu nilai? Bahagian mana? Okay, saya boleh pilih bahagian yang 3 ni. Kenapa saya pilih yang 3? Sebab dia kata S bersilang dengan M, bersilang dengan C. Okay, kawasan mana tu? Kawasan dia ialah di kawasan ni. Okay, di kawasan ni. Ni. Dekat kawasan ni, mewakili ya, S, mewakili M, mewakili C. So, kat sini ialah 3. Saya letak 3.
Alright, dah nampak macam nak settle dah. Okay. Seterusnya mari kita tengok lagi maklumat yang diberi. Dia kata S dengan M. S bersilang dengan M ialah 8 kawasan ni. S bersilang dengan M ialah kawasan ni. Semua ni. Semua ni. Okay, 8. Kat sini ialah 3. So, nak bagi cukup 8, berapa? Sini 5 lah. Okay. Ni kat sini. 5. Okay, saya pilih color lain pula. Senang Okay. So, seterusnya, mana lagi benda yang kita tak buat lagi? M dengan C. M dengan C ialah 7. M dengan C ialah kawasan ni. Okay, kawasan ni. M dengan C ialah kawasan ni. Ni merah ni. Okay, ni semua ni. Okay. M dengan C. Ya, M bersilang dengan C ialah 7. Okay, kat sini 3. Jadi, kat sini mesti 4. Nak bagi cukup 7 ni. 4. Alright. Okay, settle dah yang ni. Okay. Kita tengok kawasan ni pula. S dengan C. S dengan C. S dengan C. Okay, saya pilih color lain ya. Saya pilih color kuning lah. Okay. S dengan C lah kawasan ni. S dengan C lah kawasan ni. Okay. So, dekat sini ialah 3. S bersilang dengan C ialah 5. Dekat sini dah ada 3. So, mesti kat sini ialah 2. Okay, tak nampak kot. Saya pilih color lain. 2. Okay, situ ialah 2. Okay, jadi kita nak isi yang kat sini pula. Okay, kita nak isi yang ini pula. Okay, M dekat sini ialah 25 tau. M yang pilih majalah saja 25. Maksud dia M ni, semua ni ialah 25. Tapi dekat sini dah ada 5, 3, 4. So, kamu tekanlah kalkulator. Sepatutnya 25. So, 25 tolak 5 tolak 3 tolak 4. So, jawapan saya guna kalkulator. Okay, 25 tolak 5 tolak 3 tolak 4. Jawapan 13. Dekat sini jawapan dia ialah 13. Okay, boleh faham tak? Sini ialah 13. Yang baca majalah saja 13 je. Dia tak campur benda-benda lain tak. Dia tak suka baca surat khabar. Dia tak suka baca buku cerita. Sebanyak 13 orang. Okay, settle dah yang ni. Untuk C pula. Untuk C yang baca buku cerita ialah 18. So, kawasan 18. Kawasan 18 ialah 18. Sekejap ya. Apis, Mama tengah duk buat rekod ni. Okay, 18 tolak dengan 2. Baik, minta maaf ya. So, dekat kawasan ni yang baca buku cerita 18. So, kat sini ada 2, 3, 4. So, untuk kawasan yang baca buku cerita saja 18. Tolak 2, tolak 3, tolak 4. So, jawapan dia ialah berapa? 9. Okay, tekan kalkulator. Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 18. Okay, ni 9. Okay, settle dah yang baca buku cerita. Okay. Dan kemudian yang baca surat khabar je. Yang baca surat khabar ialah 40. So, kat sini sudah ada 5, 3, 2. So, kat sini ialah yang baca surat khabar je. Yang baca surat khabar 40 tau. Okay. So, kat sini sudah ada 10. Jadi, 40 tolak 5, tolak 3, tolak 2. So, jawapan kat sini 30. Okay. So, berbalik kepada soalan yang ditanya. Dia tanya, berapakah bilangan yang tak memilih sebarang bahan bacaan? Okay. Okay. Berapakah bilangan yang tidak memilih sebarang bahan bacaan? So, kita boleh wakilkan sebagai N. Okay. S. Ya. Kesatuan dengan M. Kesatuan dengan C tapi pelengkap. Jadi macam nak buat? 100. Sebab bilangan yang terlibat dalam kajian tersebut ialah 100. Okey. Yang membaca, sama ada S ke, M ke, C ke, kamu kena kira semua yang terlibat dalam ni. Semua kat sini. Okey. So, kena tolak. Kena tolak lah sebab kita nak cari bilangan yang tak terlibat langsung.
Okey, so 30 campur 5 campur 13 campur 3 campur 2 campur 4 campur 9 berapa ya? Jawapan dia ialah kalau tak silap 66. Okey, 66. Kamu campurkan semua ni. 30 campur 5 campur 3 campur 2 campur 13 campur 4 campur 9. Okey? Dan bilangan orang yang tidak memilih ketiga-tiga bacaan ialah sebanyak 34 orang. So 34 orang ni kat luar ni. 34 orang ni yang kat luar ni. Jadi itu sahaja. Baik, sebagai kesimpulan daripada apa yang kita telah selesaikan, bilangan orang dewasa yang tidak memilih sebarang bahan bacaan iaitu surat khabar ke, majalah ke, buku cerita ke, kita boleh wakilkan sebagai simbol N, S, okay, N, S, okay, surat khabar kesatuan dengan majalah, kesatuan dengan buku cerita tapi pelengkap, okay, ataupun prime adalah sebanyak 34 orang. Maka kita boleh katakan sebagai 34 orang ni tidak memilih sembarang bahan bacaan dalam uji kaji tersebut. Okay, ya. So dah selesai dah ya penerangan tentang contoh pada muka surat 113 dan 114 iaitu bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan kesatuan set. Jadi kalau kamu tak faham, bolehlah bertanyakan kepada saya. Okay, kamu boleh direct message pada saya lah. Okay, sebagai menambahkan kefahaman kamu, kita kena buat latihan sedikit lah. Iaitu saya nak kamu buat praktiskan diri. Okay, buku teks saya praktiskan diri 4.2E kot, tak silap. 4.2 C. Okay, 4.2C. Muka surat 115. Okay, muka surat 115. Ya, saya mohon untuk kamu selesaikan soalan question 1 sampailah question 5. Okay, question 5. Okay, jadi selesaikan soalan ni, tak payah salin soalan, terus jawapan je. Jalan kerja dan juga jawapan, bukan terus jawapan. Jalan kerja dan juga jawapan. Kalau ada yang memerlukan kamu lukis gambar Raja Van, sila lukis. Okay. Dan buat dalam matematik 1. Dalam matematik 1. Kalau kamu tak ada buku matematik 1, apa-apa buku pun tak apa. Ya, tapi bila kamu balik semula ke sekolah, tampal ya, jalan kerja ni ataupun latihan ni dalam buku mat 1. Okay, ya. So itu sahaja. Saya minta maaf lah ya kerana pada minggu ini semua PDPI yang saya rancang tak dapat dilaksanakan sebab saya ada masalah dengan peranti. Tapi alhamdulillah masalah itu telah diselesaikan. Jadi saya terpanggil untuk membuat video ini supaya kita boleh continue our syllabus. Okay, itu sahaja dari saya. Kita jumpa minggu hadapan insya-Allah. So, itu saja dari saya. Terima kasih. Bye.